Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dengan Cikgu Hana. Setelah sekian lama kamu tak nampak Cikgu kan? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera selalu. Minta maaf lah, Cikgu tak dapat nak buat Google Meet sebab line kat tempat Cikgu slow sangat. Tapi Cikgu akan cuba. Jika ada line laju, Cikgu akan ber-Google Meet dengan kamu. Cikgu akan buat cara ni lah, guna video PDPR. Okey, apa pun cikgu akan terang dalam video ni. Cikgu harap kamu boleh bagi perhatian. Okey, kalau tak faham boleh tanya ya. Jangan bagi alasan kita tak menarik, tak suka nak belajar sains. Okey. Okey, bila masa sains, masa subjek lain pun kamu kena bagi perhatian ya. Janganlah kamu bagi alasan okey, tak minat satu subjek, lebih baik main game. Okey. Baiklah, apa pun tugasan yang cikgu bagi, kamu kena buat. Macam pada hari Selasa lepas, cikgu ada bagi tugasan, kamu kena jawab soalan. Soalan mengenai maksud kelajuan, unit kelajuan dan unit yang sesuai untuk objek. Okey. Kemudian yang hantar kat cikgu tak berapa orang pun. Kemudian pada hari Khamis, cikgu ada bagi tajuk mengenai hubungan antara kelajuan, jarak dan masa. Kamu boleh juga rujuk buku teks. Dan pada hari ini kita akan ulang lagi sekali. Cikgu rasa ada yang tak bagi perhatian, ada yang dia tak buat, ada yang dia tak buka buku langsung. Okey, yang buat tu baguslah, alhamdulillah, tahniah ya. Tema Sains Fizikal, tajuk 7.0 kelajuan. Standard kandungan 7.1 kelajuan. Standard pembelajaran 7.1.1 menjelaskan maksud kelajuan dengan menjalankan aktiviti seperti perlumbaan. 7.1.2 menyatakan unit bagi kelajuan ialah kilometer per jam, meter per saat dan sentimeter per saat. 7.13 menjalankan penyiasatan untuk menghubung kait kelajuan, jarak dan masa. Ingat tak apa itu kelajuan? Sebelum ni cikgu dah bagi info mengenai kelajuan. Kamu perlu tahu tentang maksud kelajuan. Dan kamu perlu tahu apa itu kelajuan. Setiap objek yang bergerak mempunyai kelajuan. Objek yang berlainan akan bergerak dengan kelajuan yang berbeza. Kelajuan menunjukkan kepantasan sesuatu objek bergerak. Setiap objek yang bergerak mempunyai kelajuan. Objek yang berlainan akan bergerak dengan kelajuan yang berbeza. Contohnya, objek yang mempunyai kelajuan yang berbeza ialah basikal, motosikal dan kereta. Apakah maksud kelajuan? Ingat tak? Maksud kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Tukaran unit pula. 10 mm bersamaan dengan 1 cm. 100 cm bersamaan dengan 1 meter. 1000 meter bersamaan dengan 1 kilometer. Ini menunjukkan ukuran unit jarak. Bagi jarak. Manakala bagi masa pula, 60 saat bersamaan dengan 1 minit. 60 minit bersamaan dengan 1 jam. 24 jam bersamaan dengan 1 hari. Ini dalam matematik pun kamu belajar kan?
pada muka surat 120, unit bagi ukuran kelajuan ialah sentimeter per saat, meter per saat dan kilometer per saat. Perhatikan gambar di bawah. Apakah unit kelajuan yang digunakan? Kura-kura. Kura-kura merupakan haiwan yang bergerak perlahan di dunia. Kura-kura ini dapat bergerak sejauh 7.6 cm dalam masa 1 saat. Apakah unit kelajuannya? Apa dia unit kelajuannya? Tahu tak? Okey, unit kelajuan bagi kura-kura ialah sentimeter per saat. cm per s. Yang kedua, manusia yang paling laju di dunia dapat berlari dalam acara balapan 100 meter dalam masa 9.58 saat. Apakah unit kelajuan yang sesuai digunakan? Okey, apakah unit kelajuan yang sesuai digunakan? Okey, jarak 100 meter, masa dalam saat. Dia punya unit yang sesuai ialah meter per saat. Manakala kereta Formula 1 boleh berlumba dengan kelajuan sehingga 360 km dalam masa 1 jam. Apakah unit kelajuan yang digunakan? Unit kelajuan yang digunakan ialah apa dia? Okay. Kilometer per jam. km per jam. Seterusnya kamu akan belajar tentang hubungan antara kelajuan, jarak dengan masa. Apakah hubung kait antara kelajuan, hubung kait jarak dan masa? Okey, sini kamu akan belajar tentang hubungan antara kelajuan dengan jarak dan hubungan antara kelajuan dengan masa. Kita akan lihat bagaimana hubungan antara kelajuan dengan jarak. Yang dimaksudkan hubungan antara kelajuan dengan jarak ialah kelajuan sesuatu objek bertambah. Kelajuan suatu objek bertambah jika objek itu bergerak lebih jauh dalam tempoh masa yang ditetapkan. Ulang. Kelajuan sesuatu objek bertambah jika objek itu bergerak lebih jauh dalam tempoh masa yang ditetapkan. Ini adalah hubungan antara kelajuan dengan jarak. Contoh hubungan antara kelajuan dengan jarak. Jarak yang dilalui oleh 3 jenis kereta mainan P, Q dan R dalam masa 10 saat. Kereta yang bergerak paling jauh ialah kereta yang paling laju. Okey. Contohnya, jarak yang dilalui oleh 3 jenis kereta mainan P, Q, R dalam masa 10 saat. Kereta yang bergerak paling jauh ialah kereta yang paling laju. Mana satu kereta yang paling laju? Tentulah kereta apa ni? Ferrari kah? Okey, 150 meter dalam masa 10 saat. Yang paling lambat? Kereta ni. Dalam masa 10 saat 50 meter saja dia boleh bergerak. Manakala yang sederhana, kereta Q 100 meter. Yang paling laju ialah kereta R. Okey. Hubungan antara kelajuan dengan masa pula. Apakah yang dimaksudkan dengan hubungan antara kelajuan dengan masa? Okey, kelajuan satu objek bertambah jika objek itu mengambil masa yang lebih singkat untuk bergerak dalam suatu jarak yang ditetapkan. Okey, kelajuan sesuatu objek bertambah jika objek itu
mengambil masa yang lebih singkat bergerak dalam suatu jarak yang ditetapkan. Ini jarak yang tetap yang sama. Jarak dia tetap. Kalau kita belajar pemulibah malah ialah jarak lah, sebab jarak dia tetap. Yang tadi masa. Okey, yang tadi ialah masa. Faham tak yang ni? Kelajuan satu objek bertambah jika objek itu mengambil masa yang lebih singkat, masa yang pendek untuk bergerak dalam satu jarak yang ditetapkan. Jarak dia tetap tapi dia bergerak dengan cepat. Dia sampai lebih awal. Maknanya kereta tu ialah kereta yang paling laju. Contoh hubungan antara kelajuan dengan masa. Masa yang diambil oleh 3 jenis kereta mainan P, Q dan R melalui jarak 100 meter. Kereta yang mengambil masa paling singkat untuk tiba ialah kereta yang bergerak paling laju. Faham tak? Masa yang diambil oleh 3 jenis kereta mainan P, Q, R melalui jarak 100 meter. 100 meter jarak yang tetap. Kereta yang mengambil masa paling singkat untuk tiba ialah kereta yang bergerak paling laju. Maknanya jarak dia tetap. Jarak dia 100 meter. Okey, kereta P bergerak 100 meter, kereta Q bergerak 1 meter juga, kereta A bergerak 100 meter juga. Tapi yang paling cepat sampai, paling singkat masa dia, itu adalah kereta yang paling laju. Ini dia. Kereta A paling laju, dia ambil masa paling singkat 10 saat saja. Kereta P paling lambat. Kereta Q sederhana. Okey. Boleh buat tak perbandingan macam tu? Okey, jom aktif minda. Okey, soalan yang pertama, antara berikut yang manakah menunjukkan jarak pergerakan yang paling jauh dalam suatu jangka masa yang sama? 90 km per jam ke? 130 km per jam ke? 105 km per jam? Apakah jawapan kamu? Jawapannya ialah 130 km per jam. Kerana jarak pergerakannya adalah paling jauh dan masa adalah tetap. Jadi 130 km per jam adalah jarak pergerakan yang paling jauh. Baiklah, untuk soalan yang kedua. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 3 jenis kenderaan mainan X, Y dan Z untuk bergerak sejauh 4 meter. Okey, kamu kena faham yang ni. Kereta yang berlainan tapi bergerak sejauh 4 meter maknanya jarak dia sama. Okey. Kereta mainan X, masa yang diambil 6 saat. Kereta mainan Y, masa yang diambil 7 saat. Kereta mainan Z, masa yang diambil adalah 4 saat. Okey, jadi yang mana bergerak lebih laju, lebih perlahan? Cuba tengok di sini. Kereta mainan manakah bergerak lebih perlahan daripada kereta mainan manakah, tetapi lebih laju daripada kereta mainan mana? Okey, boleh kamu fikir dan cari jawapan. Jawapannya ialah kereta mainan X. Kereta mainan X bergerak lebih perlahan daripada kereta mainan Z. Okey. Tetapi lebih laju daripada kereta mainan Y. Betul ke tidak? Okey, kereta mainan X, masa yang diambil 6 saat. Bergerak lebih perlahan daripada kereta mainan Z. Z ni lebih laju daripada X. Tetapi lebih laju daripada kereta mainan Y. Maknanya X ni
lebih laju daripada kereta mainan Y. Okey, cuba semak jawapan kamu. Betul ke tidak? Soalan 3. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui oleh 4 jenis kenderaan P, Q, R dan S dalam masa 2 jam. Kereta mainan P, jarak yang dilalui adalah 170. Kereta mainan Q, 150 km. R, 150 km. Dan S, 200 km. Okey, dalam masa 2 jam. Soalan, kenderaan manakah yang paling bergerak laju? Kenderaan manakah yang bergerak paling laju? Apa jawapan dia? Kenderaan mana yang bergerak paling laju? Maknanya jarak dia lebih jauh daripada berbanding jarak yang lain dalam masa 2 jam. Apa jawapan kamu? Okey, kenderaan yang bergerak paling laju adalah kenderaan S. Soalan B. Kenderaan Q mempunyai kelajuan berapa? Formula kelajuan, kalau kamu tengok lampu teks, ada kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Okey, kenderaan Q jaraknya ialah 190 km. 190 km bahagi dengan 2. Cuba kamu bahagi dengan 2. Berapa kelajuan yang kamu akan dapat? Jawapannya berapa? Jawapannya ialah 95 kilometer okey, dalam masa minit jam kan? Per jam. Tulisan dengan apa? Pen dalam ni macam tu lah rupanya tulisan cikgu. Okey, soalan C. Kenderaan manakah bergerak lebih perlahan daripada kenderaan Q tetapi lebih laju daripada kenderaan mana? Kamu buat perbandingan. Kamu lihat pada jadual. Okey, kenderaan manakah bergerak lebih perlahan daripada kenderaan Q? Cuba kamu tengok kenderaan Q. Kenderaan Q 190 km dia bergerak dalam masa 2 jam. Okey, yang lebih perlahan daripada kenderaan Q ialah kenderaan P. Bergerak lebih perlahan daripada kenderaan Q tapi dia lebih laju. Lebih laju daripada kenderaan mana? Lebih laju daripada kenderaan R. Okey, itulah jawapannya. Okey. Kalau rasa ada jawapan lain tak betul, bagi tahu cikgu. Okey, kita boleh semak lagi sekali. Nak kira jarak bahagi masa. Kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Okay, baiklah. Gambar seterusnya, cuba kamu perhatikan. Di bawah tu, bagaimanakah kelajuan dapat dikira? Mari kita kira kelajuan bagi pergerakan murid di atas. Dalam situasi di atas, jarak yang dilalui dalam masa 5 saat ialah 30 meter. Berapakah jarak yang dilalui dalam masa 1 saat? Jarak yang dilalui dalam masa 1 saat, kira formula kelajuan jarak bagi masa. Jaraknya sama dengan 30 meter masa 5 saat. Jadi 30 meter bahagi 5 saat, jawapannya ialah 6 meter per saat. Maka kelajuan bagi pergerakan murid itu ialah 6 meter per saat. 6 m per s. Baiklah, jom lihat rumus kelajuan. Kelajuan sama dengan jarak bagi masa. Kita lihat dengan rumus 3 segi. Okey, 3 segi. Nampak tak? Ini adalah bahagi. Garis melintang ni adalah untuk bahagi. Okey. Manakala garis menegak ni adalah
Jarak. Jadi, kalau nak kira jarak. Okey, nak kira jarak. Jarak sama dengan laju darab masa. Nak kira jarak sama dengan laju darab masa. Kalau nak kira laju, okey, laju kamu tutup laju sama dengan jarak bahagi masa. Nak kira masa sama dengan jarak bahagi laju. Dapatlah jawapannya. Boleh ingat tak? Okey, boleh buat catatan. Bagaimana nak tulis formula rumus kelajuan menggunakan segitiga ni. Lihat buku teks kamu muka surat 127. Okey, kelajuan mempunyai kaitan dengan jarak yang dilalui oleh satu objek dalam tempoh masa yang diambil. Oleh itu, kelajuan boleh dikira dengan cara membahagikan jarak yang dilalui kepada masa yang diambil. Kelajuan boleh dikira dengan menggunakan rumus di bawah. Okay, samalah kan? Kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Tapi kadang-kadang soalan ditanya, berapakah jarak dia, masanya. Okey, kamu boleh lihat, ingat balik rumus yang cikgu bagi tu. Okey, sekarang perhatikan situasi di bawah. Okey, ada soalan di sini. Cuba tengok sama-sama. Kereta api ini mengambil masa 2 jam untuk bergerak sejauh 200 km. Berapakah kelajuannya? Nak kira kelajuan jarak kereta api ini bergerak sejauh 200 km dalam masa 2 jam. Okay, formulanya kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Jaraknya ialah 200 km bahagi dengan 2 jam. Jadi kelajuannya ialah 100 km per jam. Okay, cuba kamu kira ni. Dalam acara balapan, Amir dapat berlari sejauh 100 meter dalam masa 50 saat. Berapakah kelajuan larian Amir? Cuba kamu kira. Dapat tak jawapannya? Okey, 100 meter dalam masa 50 saat. Berapa meter per saat? 100 bahagi 5, berapa kamu dapat jawapannya? Okey, cepat kira. 100 bahagi 5, berapa? 100 bahagi 50 saat. Bukan 5. 100 bahagi 50 saat. Berapa jawapan kamu dapat? Jawapannya ialah 2 meter per saat. Untuk soalan kuis ni, kamu boleh cuba jawab sendiri. Nanti bagi jawapan dekat cikgu. Okey, soalan pertama. Sebuah motosikal mengambil masa 1 minit untuk bergerak sejauh 600 meter. Berapakah kelajuannya dalam unit meter per saat? Dia nak unit meter per saat. Macam mana nak buat? Okey. Ingat baliklah ada tukaran unitnya. Yang sebelum ni tadi tu ada cikgu terang. Okey, soalan kedua. Seekor kura-kura bergerak dengan kelajuan 25 cm per saat. Berapakah jauhnya kura-kura boleh bergerak dalam masa 4 saat? Dia nak masa pula. Cuba kamu cari jawapan. Okey, nanti bagi jawapan dekat cikgu.